Okey. Jadi untuk seterusnya ialah Madam nak buat dua hala dengan anda ya. Kita akan teruskan kelas kita ini dengan kaedah dua hala, iaitu anda menggunakan box chat itu untuk menjawab soalan yang bakal Madam berikan. Iaitu, okey, kali ni kita tadi dah tengok format. Format tadi kita kena ada tarikh, kena ada alamat penerima, alamat pengirim, kena ada salutasi, kena ada tajuk tanpa noktah. Ingat tu, tajuk tanpa noktah. Kemudian adanya numbering, apa tu, nombor-nombor isi. Okey, yang bermula dengan nombor 2. Nombor 1 tidak ada, tapi paragraf pertama atau perenggan pertama itu adalah merujuk kepada isi penting atau tujuan pemberian surat rasmi itu dilakukan. Kemudian kita ada peletakan yang benar ataupun yang menjalankan tugas. Kemudian adanya tanda tangan dan juga nama pengirim, okey, dalam penulisan huruf besar, dan juga jawatan dan info lain lah. Okey, jawatan, kelab dia ataupun nombor telefon yang diperlukan. Okey, ini adalah contoh-contoh surat rasmi, format asas untuk satu surat rasmi. Dan kemudian kalau kita pergi kepada beberapa soalan yang berkaitan dengan surat rasmi, bukan sahaja format yang dipandang, tetapi juga mereka turut mementingkan kepada isi ayat yang anda gunakan dalam penulisan surat rasmi. Okey, kalau ditengok pada ayat ni contohnya ya. Ayat surat rasmi ini, ayat dia adalah sangat pendek. Walaupun pendek, tetapi ia merujuk kepada isi sebenar dan juga isi secara langsung. Tidak meleret-leret. Kalaulah contoh surat yang kita tengok semalam kan, yang kita tengok video semalam tu, setiap isi dia nampak panjang kan. Dia ada 4 paragraf, panjang sangat surat rasmi dia. Kerana dia perlu kepada isi-isi itu untuk menerangkan faktor-faktor pembantahan dia terhadap projek perumahan, projek pembangunan yang nak dibuat tu. Jadi kalau anda menjawab peperiksaan, kebiasaannya kita lebih kepada isi. Format ni markah dia tak banyak. Kalau betul-betul anda nak faham berapa markah, katakan daripada 10, kadang-kadang format hanyalah dalam 1 atau 2 markah. Tetapi isi itu adalah fokus utama dalam penulisan. Okey, jadi walaupun format anda betul, tak jamin anda dapat full mark. Yang penting ialah bagaimana isi yang anda gunakan untuk menulis surat dan bagaimana anda menyampaikan surat itu secara rasmi. Okey, ayat rasmi dan ayat tak rasmi berbeza. Anda kena faham yang itu. Ayat yang tidak rasmi ini dia berbunyi ringan, berbunyi pasar sikit atau berbunyi agak selesa. Tetapi ayat rasmi ini ia lebih kepada ayat yang penuh dengan orang kata penghormatan, penuh dengan ayat-ayat yang langsung, yang tak ada lah main kias-kiasan, tak ada sangat. Ayat rasmi ni ialah ayat langsung, yang direct sahaja. Kita tak ada cakap ayat kiasan, pantun ke, syair ke, puisi letak dalam surat rasmi, tak ada. Kita tak ada cakap di sebalik apa yang kita cakap, tak ada guna ayat tersirat. Kita guna ayat tersurat secara langsung. Sebab kita nak supaya penulisan surat rasmi ini adalah pendek, ringkas dan juga jelas. Okey, jadi satu lagi cabaran untuk menulis surat rasmi bukan hanya kepada format dia. Bukan format sahaja, tetapi juga kepada penulisan isi dia. Katakanlah kalau format pun betul, dah betul dah. Ya Ustaz, tengah ada kelas. Nanti sekejap ya. Ya Ustaz, macam mana dah? Pasal tulis hari Sabtu tu ada 2 orang saja. Betul, memang 2 orang. Setakat ni memang 2 orang peserta dia Ustaz. Macam mana mereka dalam kelas Ustaz? Sekejap ya. Maksudnya dia mari dia kelas, dia belajar betul-betul lah. Berapa jam Ustaz buat? Pukul 8.30 Kalau ikutkan tu memanglah, kalau kita sebenarnya target kita 10 orang. Tapi disebabkan KI suruh juga. Dia suruh juga kadang-kadang pun buka juga kelas, dia kata gitu. Jadi kita pun buka lah kelas walaupun baru 2 orang peserta. Itulah Ustaz. Syukran Ustaz, tapi Ustaz ambil kedatangan ya. Ambil apa-apa hal Ustaz kontak saya direct. Okey, syukran Ustaz. Okey, maaf, sorry ya tadi.
Jadi situ fahamlah sikit sebanyak tentang penulisan surat rasmi ni. Jadi sekarang fokus kita seterusnya ialah merujuk kepada bagaimana nak menulis dan menjawab soalan yang berkaitan dengan surat rasmi. Okey, soalan ini saya ambil dari satu blog. Ia adalah soalan untuk SPM lah, SPM penulisan. Jadi kita tengok dulu contoh-contoh soalan sebenarnya tak jauh beza pun. Katakanlah anda pelajar kolej pun, selalunya soalan pun tidak berbeza, banyak sangat berbanding dengan soalan-soalan daripada SPM dulu. Cumanya kita tengok dahulu bagaimana orang kata dia punya nature ataupun bagaimana sifat soalan, kriteria soalan-soalan yang ada pada SPM ni supaya nanti anda boleh orang kata adaptasikan ke dalam soalan-soalan di peringkat anda. Sebab peringkat anda ni mungkin madam akan lebih kepada soalan yang bersifat macam organisasi, bersifat aduan, bersifat rayuan, bersifat pemakluman, permohonan mungkin sikit. Jadi kalau dia ikut soalan ni, kita go satu demi satu dan madam nak dua hala lah. Anda jawab melalui chat box. Kemudian kita cuba keluarkan ayat-ayat yang kita rasa sesuai untuk menjawab. Pertama sekali sebelum kita dapat keluarkan ayat-ayat itu, kita kena keluarkan dulu isi-isi yang ada dalam soalan ini supaya dia boleh jadikan sebagai jawapan. Pertama, sekolah anda telah menjayakan program Minggu Bahasa Anjuran Panitia dan Persatuan Bahasa Melayu. Setiap kali soalan situasi diberikan dalam penulisan, kita kena faham bahawa setiap kali dia menggunakan perkataan anda tu menyuruh supaya kita faham bahawa situasi kita dalam penulisan ini ialah yang ini. Jadi anda adalah pelajar di sebuah sekolah dan anda juga sekolah anda ini telah pun berjaya menjayakan sebuah program iaitu program bernama Minggu Bahasa Melayu yang dianjurkan oleh Panitia dan Persatuan BM. Pelbagai aktiviti menarik telah dianjurkan. Jadi di sini dia suruh tulis sepucuk surat. Ni surat rasmi, surat tidak rasmi ni. Surat rasmi kita abaikan. Sorry. Yang kedua pun surat rasmi. Surat tidak rasmi. Yang ketiga surat rasmi. Kita abai nombor 1 dengan nombor 2. Nombor 3. Terdapat sebuah kilang berhampiran dengan kediaman anda telah membuang sisa buangan kilang sewenang-wenangnya yang menyebabkan kawasan di sekitar anda tercemar. Anda ingin membuat aduan kepada pihak berkuasa berkenaan dengan tindakan pengusaha kilang tersebut. Tulis surat anda selengkapnya. Ini dikira sebagai surat aduan. Jadi berdasarkan format yang kita dah belajar tentang penulisan surat rasmi, anda rasa apakah tajuk yang paling sesuai untuk surat rasmi anda? Itu soalan pertama madam, tolong jawab. Soalan pertama madam untuk nombor 3. Untuk nombor 3, sila cadangkan tajuk yang paling sesuai untuk surat rasmi, surat aduan anda tadi tu. Boleh tulis dalam chat box. Tengok soalan nombor 3 betul-betul. Rasanya apa tajuk yang ringkas tetapi jelas yang boleh memberikan makna kepada penulisan surat rasmi anda. Tajuk sahaja yang madam nak. Aduan kepada pihak berkuasa berkenaan dengan tindakan pengusaha kilang. Itu tajuk yang dicadangkan oleh Amili. Amili Sabihah mencadangkan aduan kepada pihak berkuasa berkenaan dengan tindakan pengusaha kilang. Ada cadangan yang lain atau Amili nak bagi tajuk yang lain. Cepat kita, madam tengah macam nak kumpul tajuk-tajuk ni supaya kita boleh bincang bagaimana sebenarnya untuk peletakan tajuk surat rasmi. Kadang-kadang tajuk pun tak kena. Kita tulis surat rasmi, tajuk kadang-kadang terlampau tersirat atau tajuk itu tidak jelas langsung atau tajuk tak kena langsung dengan isi. Jadi kita cuba tengok dari segi pemahaman anda terhadap soalan nombor 3. Adakah tajuk yang anda bakal cadangkan adalah tajuk yang sesuai? Madam masih menunggu yang lain?
Anissa, Amri baru masuk tadi, Hamzah, Fazira, Haikal, Muiz, Akila. Teruskan, boleh tulis kat situ. Aduan pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh sebuah kilang. Cadangan oleh Fazira. Okey. Aduan tentang pembuangan sisa buangan kilang ke kawasan kediaman. Okey, itu Muhammad Haikal tulis. Hamzah, aduan terhadap pencemaran alam sekitar. Okey. Lagi. Aduan ketelusan integriti pihak PDRM semasa menjalankan tugas. Boy, jauhnya bawa sampai ke PDRM tu. Okey. Ada lagi. Okey, kalau kita tengok soalan nombor 3, Madam copy yang ini, Madam buka yang lain kejap. Kita copy yang ini, copy. Okey, ini soalan dia. Aduan terhadap pencemaran alam sekitar. Okey, kalau kita tengok soalan ini secara direct. Okay, kalau kita nampak soalan secara direct, terdapat sebuah kilang. Okey, itu adalah fakta yang pertama. Terdapat sebuah kilang. Ia berhampiran dengan kediaman kita. Dan ia telah membuang sisa buangan kilang sewenang-wenangnya yang menyebabkan kawasan sekitar kita ni tercemar. Okay, jadi anda ingin membuat aduan kepada pihak berkuasa berkenaan dengan tindakan pengusaha kilang tersebut. Okay, yang kita kena faham kat sini ialah adanya aduan yang kita nak buat ni kepada pihak berkuasa. Jadi kita dekat sini, walaupun Madam hanya tanya tentang tajuk, kan, Madam tanya apakah tajuk yang sesuai untuk surat anda, tapi anda kena ingat bahawa sebelum tajuk itu selalunya ada apa? Sebelum tajuk itu selalunya ada alamat penerima. Okey, alamat penerima kat sini. Siapakah penerimanya? Surat ini ditujukan kepada siapa? Cuba jawab. Sebab Madam nak go through tajuk awak ni, Madam kena tarik dulu pandangan anda kepada satu fakta yang lain. Apakah itu pihak berkuasa? Memang soalan cakap aduan kepada pihak berkuasa, tapi kita tak boleh jawab soalan yang diberikan secara luas. Fazira tak boleh cakap secara general, umum. Memang soalan diberikan secara umum. Sebab soalan dia tak boleh terlalu berfokus sebab dia nak anda jadi very kreatif. Jadi bila kita menulis, kita yang kena fokuskan. Pihak berkuasa mana yang kita nak ada aduan kita ni? Okey, Hamzah jawab majlis daerah. Haikal jawab majlis perbandaran. MPKB. Okey, kita tinggal kat mana? Kita ada alamat penerima, kita ada alamat penghantar kan? Alamat sendiri kan? Jadi rumah kita kat mana? Rumah kita kat mana? Kalau alamat kita ni ialah Kota Baru, Kelantan, jadi kita ada beberapa option. Betul lah. Option yang tadi yang berkaitan dengan alam sekitar. Okey, berkaitan dengan kebersihan. Okey, ia boleh jadi majlis perbandaran. Betul. Ia boleh jadi majlis daerah. Betul. Ia boleh jadi MPKB kalau duduk Kota Baru. Betul. Ia boleh jadi Kementerian Air dan Alam Sekitar. Itu dah terlampau jauh tu. Terus hantar ke kementerian dah tu. Okey, kita boleh hantar ke kementerian. Kalaulah yang tadi yang dekat-dekat tu, contohnya sebelum ni aduan kita langsung pihak MP Majlis Perbandaran tidak ada ambil kisah. Okey, maksudnya PBT, Perbandaran, PBT lah, pihak Majlis Perbandaran ni dia tidak ambil kisah semua aduan kita, barulah kita hantar ke pihak yang lebih tinggi. Jadi kementerian tu agak jauh sangatlah Amri. Kita tengok pihak yang lebih fokus sikit. Okey, jadi alamat penerimanya mungkin ialah majlis daerah ataupun majlis perbandaran. Itu yang sebaiknya. Ataupun kita ada lagi pihak-pihak yang yang boleh menyelesaikan masalah ini. Pihak polis boleh juga. Polis daerah boleh juga kan, pihak polis datang dan bagi amaran, bagi teguran kepada kilang tu. Sebabnya istilah penggunaan sewenang-wenangnya adalah satu penggunaan perkataan yang menunjukkan bahawa tindakan itu tidak ada sebarang amaran daripada mana-mana pihak. Jadi satu pihak yang boleh menghentikan tindakan sewenang-wenang ini biasanya pihak polis. Jadi pihak berkuasa ni mungkin kita boleh hantar juga kepada pihak polis. Walaupun kita menggambarkan kawasan ini ialah kawasan yang sudah tercemar. Jadi boleh dua pihak terpulang. Okay,
Okey, jadi tajuk yang paling sesuai, sebab itulah kita nak kembali kepada tajuk. Kita tak boleh nak kata aduan kepada pihak berkuasa. Itu bukan tajuk dah lah. Tak perlu cakap aduan. Kita dah tak perlu dah letak sebarang perkataan aduan dalam tajuk kita. Kita boleh terus tulis apa? Buangan, sisa buangan. Okey, sisa buangan kilang di kawasan kediaman awak? Di kawasan Nilam Puri. Okey. Macam tu sahaja. Kita tak perlu cakap ia aduan. Sebab dia tahu dah bila kita menghantar surat kepada dia tu, pada pihak majlis daerah tu, kebiasaannya memang itu berbentuk surat aduan. Ataupun ada ke orang buat rayuan kepada majlis daerah. Itu lain cerita lah. Melainkan memang tajuk dia tu merujuk kepada rayuan. Tetapi kalau dah tulis tajuk direct macam ni, sisa buangan kilang di kawasan Nilam Puri, ataupun sisa buangan kilang memualkan di kawasan Nilam Puri, ni dah tunjuk aduan lah. Jadi sifat aduan itu, kalau kita tak nak tulis aduan pun boleh. Jangan sebab macam kalau kita tulis sini aduan sisa buangan kilang memualkan di kawasan Nilam Puri, boleh, tak ada masalah juga. Cuma kadang setengah-setengah tu dia tak nak tulis aduan tu, dia tulis macam ni sahaja pun boleh. Jadi bila pihak berkenaan baca, okey, ni adalah sebuah surat rasmi yang bersifat surat aduan. Okey. Walau bagaimanapun madam terima jugalah. Pencemaran alam sekitar terlampau besar, Anissa. Jadi bila awak buat skop dia terlampau besar, dia tanya, pencemaran alam sekitar ni melibatkan apa? Udara ke? Air ke? Bunyi ke? Kan? Sebab pencemaran ini banyak. Jadi jangan bagi tajuk yang terlampau besar. Tajuk itu kena sangat-sangat fokus. Okey. Pembuangan sisa buangan kilang ke kawasan kediaman. Boleh buang je perkataan aduan ya Haikal. Boleh tulis buat pembuangan sisa buangan kilang ke kawasan kediaman. Boleh juga. Pencemaran alam sekitar yang disebabkan oleh sebuah kilang. Okey, yang itu terlampau general. Ingat, soalan dia memang akan bagi soalan yang begitu besar dan umum. Tetapi yang memfokuskan dalam jawapan ialah kita. Ini kesalahan banyak pelajar bila dia terlampau ikut sangat soalan. Dia tidak ikut apa yang soalan itu nak. Soalan itu sebenarnya nak kita fokus. Okey, boleh faham ya setakat ni? Ya. Jadi tajuk dah ada. Bila tajuk dah ada, anda buatlah salutasi tuan ataupun puan. Tapi biasanya kita tak tahu siapa yang terlibat. Dekat situ kita boleh buat tuan atau puan. Selalunya salutasi ni kita letak. Okey, selain daripada tu, ke atas ni jangan lupalah adanya penulisan seperti tarikh. Jangan lupa ada tarikh ya. Kemudian, lepas daripada tajuk, okey, jom kita pergi kepada isi kandungan surat. Boleh bagi madam isi pertama untuk aduan anda? Apakah isi pertama yang anda rasa anda nak tulis sebagai isi yang merujuk kepada perbuatan tadi tu? Perbuatan buang sisa. Apa benda pertama yang anda kena buat sebagai pengenalan kepada isi surat tadi? Cuba jawab. Merujuk perkara di atas. Okey, iaitu itu confirm lah. Okey, kita letak sini Sebelum daripada isi kandungan tu, bawah tajuk tu memang kita letak perkara. Okey. Perkara di atas adalah dirujuk. Ataupun kita boleh buat merujuk kepada perkara di atas surat ini ditulis bagi tujuan membuat aduan kepada pihak tuan/puan. Okey, bolehlah mana-mana untuk yang mula. Sekarang ni isi kandungan. Memanglah isi kandungan akan bermula dengan nombor 2. Tapi bila kita buat isi tu, madam just nak bagi tahulah berapa banyak isi yang kita nak tulis kat bawah tu. Okey, boleh Tulislah. Apa isinya?
Beritahu tentang pembuangan yang dilakukan di mana, di kawasan mana. Okey, boleh. Okey, kita boleh kata bahawa contohnya tadi dekat Kota Baru, kita Madam letak kat sini Nilampuri kan. Jadi kita fokuskan lagi iaitu di kawasan kediaman kita di Nilampuri. Jadi kalau kita nak buat untuk isi kandungan pertama, kita boleh cakap bahawa kita nak beritahu apa tadi? Di mana kawasan. Kawasan pembuangan sisa kilang ialah di Nilampuri. Kalau nak lebih fokus kepada kawasan mana? Dari kawasan kilang apa yang ada kat Nilampuri ni Sisi? Sisi pula dah. Okey, sisa. Terima kasih. Kawasan kilang mana? Dari kawasan kilang apa yang ada kat Nilampuri? Siapa yang tahu? Kilang Budu. Kilang Budu Kilang Budu akan mengeluarkan sisa buangan Contohnya lah, contoh ada kilang tayar lah kat sini kan. Okey, dari kawasan kilang tayar contohnya di Kampung Ko, contoh di Kampung Ko. Okey, jadi kita cakap secara direct terus. Dan sejak bila? Sejak awal tahun 2020 selepas kilang memulakan operasinya. Okey. Dekat situ dah banyak dah sebenarnya orang tu dah baca dan dia tahu. Okey, sekarang ni aduan tadi ialah nak cakap tentang sisa daripada kilang tayar. Saya tak faham kalau saya tak tahu kalau kilang Budu tu dia ada sisa dia. Kilang Budu dia buat ikan tu dia letak dalam tempayan je kan. Kalau ada sisa tu wallahualam. Tapi kalau kilang tayar ni mungkin sisa-sisa macam sisa chemical biasanya sisa buangan yang sangat mencemar ialah sisa kimia. Itu kita kena faham. Yang mencemarkan alam ini adalah sisa-sisa yang tercetus daripada sesuatu yang tidak boleh dikita semula ataupun yang tidak boleh alam ini proseskan semula. Contohnya macam plastik, bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya kepada hidupan dan juga alam. Okey. Itu isi yang pertama di mana anda beritahu kawasan mana tentang pembuangan. Maksudnya pembuangan bermula sejak awal tahun 2020 selepas kilang memulakan operasi. Okey, isi kedua, apa yang anda nak cakap? Ngadulah apa yang anda nak adukan. Kalau anda duduk rumah anda ni, dekat depan rumah tu ke, bau sangat. Okey, sebab dia buang macam sisa-sisa chemical tu dia buang dalam tong-tong, tepi padang ke kan. Ya, kesan bau, bagi tahu kesan. Tapi kan Haikal, sebelum bagi tahu kesan, okey, kesan ni kita boleh buat sebagai nombor 3 ya. Yang nombor 2 ni kita beritahu macam Haikal cakap tadi tentang tu, maksudnya bagaimana mereka membuat pembuangan tu. Bagaimana? Contohnya kita kata pembuangan itu dilakukan sisa pepejal, sisa-sisa bahan kimia pepejal telah dibuang ke dalam semak di sekitar kawasan kilang. Ia diletakkan di dalam tong-tong besi. Okey, tong-tong besi yang mengakibatkan bau, yang mengakibatkan ketidakselesaan kepada penduduk sekitar. Okey, itu tadi adalah bagaimana. Barulah cakap kesannya. Kesan dia adalah bau, penyakit, kesan kepada masyarakat itu tadi bau, penyakit, lagi apa lagi? Okey, pemandangan persekitaran tercemar, pemandangan persekitaran. Okey. Itu akibatlah dan lain-lain lagi. Apa yang boleh anda cakap. Okey.
punca kepada bau tu boleh juga ya. Amili, kita cakaplah punca. Punca kepada bau itu ialah apa dia? Apakah tadi sisa bahan kimia pepejal yang dibuang? Kalau anda kena buat semakan sikit, mungkin boleh buat semakan sikit. Apakah bahan kimia yang digunakan dalam penghasilan tayar? Dia guna amonium nitrat ke apa lagi lah benda-benda kimia yang terlibat dengan penghasilan tayar tu, kita boleh letak punca kalau kita tahu. Kalau kita tak tahu, baik elakkanlah, sebab takutnya kalau kita menggunakan perkataan-perkataan yang kita sendiri tak tahu apa yang kita nak tulis, menyebabkan jadi salah fakta. Okey, jadi punca ni, kalau anda tahu apa punca yang boleh mengakibatkan bau tadi tu, apa punca yang boleh mengakibatkan penyakit tadi tu, boleh tulis. Tapi kalau anda rasa masih was-was, baik jangan tulis, sebab kita takut surat rasmi kita itu bersifat lebih kepada macam satu pandangan ataupun satu bentuk macam kepercayaan diri sendiri je tanpa satu fakta yang betul. Jadi kalau nak letak fakta boleh, cuma fakta itu perlulah betul dari segi chemical dia dan juga istilah-istilah yang digunakan. Boleh lepas tu nombor 5 apa yang kita nak? Nombor 5 dalam surat aduan. Mungkin dah boleh nak habiskan surat tadi. Nombor 5 kita boleh beritahu tentang awak tulis surat aduan, awak nak buat apa sebenarnya? Ya, okey. Kita minta harapan ataupun bukan lebih harapan lah, lebih kepada menarik perhatian untuk tindakan selanjutnya daripada pihak tuan atau puan. Iaitu nombor 5 ni menarik perhatian lah. Sebabnya anda dah cakap tadi tentang nombor 1 dan nombor 2 tu, yang mana ia adalah sesuatu yang tidak boleh kita pandang sahaja. Amili, kalau untuk pemakluman lain ini adalah untuk kita menarik perhatian mereka supaya tindakan itu adalah dalam kadar yang segera. Daripada Tuhan dalam kadar segera. Kita nak dia cepat-cepat datang dan selesaikan masalah ini. Mungkin dekat atas ni nanti, ni baru isi, kita belum lagi tambah beberapa elemen dalam tu. Contohnya dalam ni, kita meminta sehingga penduduk sekitar ni, contoh kita boleh tambah kat situ, apa lagi kat sini, beberapa informasi yang nampak sangat mencemaskan, dan perkara ini tidak boleh dipandang secara kata ringan. Okey, kita boleh cakap lah pihak komuniti setempat sudah melakukan perbincangan dengan pihak kilang, tetapi tidak mendapat sebarang maklum balas yang positif. Kita macam mengadu sikit lah. Awak mengadu, supaya awak mengadu, mestilah kita mengadu apa yang kita dah buat kan. Sebab kita dah habis ring dah. Dah berbincang pun tak jadi. Okey, maklum balas pun mereka tak bagi secara positif. Maksudnya mereka masih juga lagi buang sisa tu sewenang-wenangnya. Tak nak dengar cakap kita. Masih lagi nak kata yang mereka buat tu betul lah. Jadi, bila keluar ayat-ayat yang macam ni, pihak berkuasa akan tahu bahawa kita dah cuba ambil langkah damai. Tapi disebabkan mereka tidak mahu bekerjasama, maka langkah drastik kepada pihak berkuasa ini terpaksa kita buat. Sebabnya apa tadi? Sebab kesan tadi. Okey, sebab kesan yang membawa kepada bau, penyakit, pemandangan persekitaran ni. Jadi kat sini boleh tambah sikit cerita. Cerita tentang penduduk yang sudah alami penyakit kerana pencemaran tu. Contohnya mungkin ada kanak-kanak yang sakit kulit ke, atau kanak-kanak yang sesak nafas ke. Kita beritahu semua.
Sebabnya bila kita menulis aduan ni, kita nak bagi mereka faham aduan kita ni bukan satu aduan yang main-main. Aduan yang memang kita nak tindakan segera. Jadi itu adalah motif kita menulis surat aduan. Pening, muntah ya, tulislah. Tapi bagi satu fakta yang boleh orang pegang fakta tu. Contohnya bagi tahu penduduk yang sedang dalam penyakit kena pencemaran ialah contohnya seorang kanak-kanak yang berusia 7 tahun telah dimasukkan ke hospital kerana sesak nafas ataupun muntah tidak berhenti-henti kerana didapati bermain di kawasan pembuangan sisa tadi tu. Jadi kita tunjuk bahawa ia berasal daripada kawasan sisa tadi. Jadi kaedah yang macam ni ialah satu penulisan surat aduan yang sangat jelas. Okey? Jadi bila dah tarik perhatian dia tu, itu kita bolehlah mohon tu kita menarik perhatian, maksudnya kita membuat satu bentuk macam harapan, permohonan, agar dia faham dan juga dia segera bertindak. Jadi untuk menulis surat rasmi macam tu saja. Yang pentingnya ialah bagaimana anda olah ayat tu kepada satu ayat yang sangat jelas dan juga sangat ringkas. Tak perlu nak panjang-panjang. Okey, kita cuba soalan yang seterusnya. Okay, kita ambil soalan nombor 4. Nombor 4 ni, dengar betul-betul soalannya. Anda telah bersepakat dengan ahli-ahli Persatuan Kelab Pencipta Alam untuk mengadakan lawatan ke Taman Negara untuk tujuan lawatan sambil belajar. Jadi anda ingin mendapatkan kebenaran daripada pihak taman tersebut untuk menyatakan hasrat kelab anda. Tulis pucuk surat anda selengkapnya. Ya. Soalan ni sangat senang. Dia macam soalan yang surat kelab yang saya tunjuk ke awak sebagai contoh tu. Okey. Madam nak dua benda daripada awak. Awak tolong tulis tajuk dekat chat box tu. Madam tak apa, madam tunggu. Dan juga berikan 4 isi utama. Okay, boleh start menulis tajuk surat yang sesuai dan juga 4 isi utama. Madam bagi masa dalam 5 minit lah untuk anda menulis dan memikirkannya. Memohon kebenaran untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke Taman Negara. Okey, boleh diterima. Amili teruskan dengan 4 isi utama. Nyatakan tarikh lawatan. Okey, lagi.
Yang lain mana? Anissa, Akilah, Hamzah, boleh tulis jawapan. Amri, senyap je. Fazira, Muiz. Apa lagi yang boleh ditulis sebagai tajuk dia? Fazira. Lawatan sambil belajar ke Taman Negara. 1. Memohon kelulusan lawatan. Memohon kelulusan lawatan. Itu terlampau umum, memohon kelulusan lawatan. Apa maksud Fazira dengan memohon kelulusan lawatan tu? Dari segi apa ayat dia tu nak cakap kepada memohon kelulusan lawatan? Kebenaran untuk mengadakan lawatan ke Taman Negara. Okey, Anissa bagi tajuk tu. Isinya Anissa? 4 isi Media nak 4 isi tu. Amili senyap dah. Amili, mana lagi isi-isinya Amili? Okey. Haikal tulis, Hamzah dulu Hamzah tulis lawatan sambil belajar ke Taman Negara. Okey, Hamzah bagi isi Hamzah. Okey, Haikal tulis memohon mengadakan lawatan sambil belajar. Isi pertama tarikh masa peserta, isi kedua tujuan, isi ketiga lampiran kertas kerja, isi keempat harapan kebenaran pihak tuan puan. Itu kaedah Haikal kalau kita tengok jawapan Haikal ni okey, dia jelas dan juga isi-isinya tu adalah apa yang biasanya ditulislah untuk permohonan membuat permohonan meminta kebenaran mengadakan lawatan. Okay, yang lain? Tujuan buat latihan, buat lawatan, Amili. Okey. Yang lain teruskan menulis. Okay, tajuk yang sesuai, ya betul lah kita nak mohon kebenaran tapi biasanya kita tak tulislah memohon kebenaran, kita just direct saja. Lawatan sambil belajar. Lawatan sambil belajar. Kelab sambil belajar ke Taman Negara ke? Kalau ke Taman Negara ni sebab kita dah hantar kepada orang di Taman Negara. Jadi kalau kita nak sebut lagi ke Taman Negara ni macam mengulang benda yang sama lah. Tapi kita sebut siapa yang nak pergi. Lawatan sambil belajar oleh ahli kelab pencinta alam. Contohnya apa, kias lah. Contohnya kias. Jadi bila ni tajuk yang diletakkan, dia akan tahu bahawa okey, tajuk ni ialah berkaitan dengan satu lawatan. Tak cakap permohonan pun tak apa. Sebabnya permohonan nanti kita akan sebut dalam isi nanti. Okey, 4 isi pertama. Kalau contohnya kat bawah ni kita akan kata perkara di atas adalah dirujuk ataupun merujuk kepada perkara di atas. Surat ini adalah ditulis bagi mendapatkan kebenaran. Okey, kebenaran melakukan lawatan
sambil belajar ke premis tuan-puan. Something like that, ya. Okay, jadi isinya, kalau tulis juga tak apa ke Meda, tulis apa? Tujuan untuk membuat lawatan. Kalau tulis juga perkataan memohon. Boleh, tak apa. Boleh. Memohon kebenaran lawatan sambil belajar. Boleh juga, boleh. Ya. Okay, untuk isi tadi, yang pertama kita kena, Meda setuju dengan Haikal, dengan siapa lagi tadi? Amili kan, cakap tentang tarikh. Beritahu tentang tarikh, beritahu tentang masa, beritahu tentang peserta yang terlibat. Dan juga beritahulah sedikit tentang agenda di Taman Negara. Agenda ni maksudnya apa yang anda nak buat kat Taman Negara. Nak buat apa? Contohnya anda nak terlibat dengan sesi apa-apa yang dia buat kat Taman Negara ke, ataupun anda sekadar nak pergi berjalan-jalan saja ke, dia kena tahu agenda anda tu apa. Supaya mungkin kalau dia perlu sediakan macam tour guide ataupun pembimbing, dia akan sediakanlah. Tapi kalau dia rasa tak perlu, dia boleh bagi masuk macam tu saja. Okay, jadi kita akan beritahu juga agenda. Kemudian beritahu tujuan. Tujuan lawatan. Yang secara jelas. Kalau secara jelas ni maksudnya kalau ada 3 tujuan kita, 3 lah tujuan. Okay, ya. Dekat sini kita boleh lampirkan tentatif. Lampirkan tentatif. Okay, Meda nak tanya awak setuju tak dengan pelampiran kertas kerja? Perlu tak kita hantar kertas kerja bila kita mendapatkan kebenaran tu? Kalau rasa perlu, tulis setuju. Okay, Amili setuju. Setuju untuk melampirkan kertas kerja. Boleh, Fazira cakap boleh. Yang lain, apa pandangan anda terhadap pelampiran kertas kerja? Boleh juga. Dalam kertas kerja kita kena faham, dalam kertas kerja ni dia ada banyak benda dalam kertas kerja. Dia bukan sahaja berkaitan dengan info-info yang melibatkan tarikh, masa, peserta dan juga agenda, tetapi dalam sebuah kertas kerja ia terlibat juga dalam tu apa dia? AJK yang terlibat kan. Lepas tu macam job scope kerja untuk AJK yang terlibat dan juga bajet yang terlibat. Jadi, kalaulah kita nak lampirkan kertas kerja, selalunya kita lampir kertas kerja bila kita memohon untuk kelulusan kertas kerja. Tu kena ingat tu, memohon kelulusan kertas kerja. Tetapi sekiranya kita nak minta permohonan untuk pergi melawat, paling jauh pun kita bagi tentatif sahaja. Tentatif sahaja dah cukup. Kertas kerja tak perlu sebab kita tak perlu nak bongkar berapa bajet kita, siapa AJK kita. Tak perlu bongkar yang itu. Okey, jadi ingat bila kita hantar ke orang luar tu sebenarnya pihak atasan kita dah luluskan. Mereka cuma perlu tahu apakah tentatif. Mereka tak perlu tahu bajet kita. Jadi tak perlu kepada pelampiran kertas kerja. Okey, faham Kemudian kat sini tujuan lawatan. Lepas tu boleh tulis tambah kat sini sebab memilih Taman Negara. Apa sebenarnya berdasarkan tujuan tadi, contohnya ada 4 tujuan ataupun 3 tujuan kita nak melawat. Tapi kita kena beritahu pula bawah tu sebab. Kenapa kita pilih Taman Negara? Kenapa tak pilih Zoo Negara? Kenapa tak pilih Muzium Negara? Kenapa kena pilih Taman Negara? Jadi kita sebutlah sebab-sebab kita memilih Taman Negara. Kena beritahu juga sebab supaya mereka rasa macam, okey, itu adalah satu yang amat penting. Kita ni Taman Negara penting rupanya kepada kelab pencinta alam. Something like that. Okay. Jadi yang keempat, bolehlah harapan, bukan harapan lah, macam menarik perhatian untuk pertimbangan. Pertimbangan kelulusan. Kebenaran. Pertimbangan kebenaran. Okay. Bagus. Macam tu. Jadi kat sini, tak ada seorang pun yang cakap tentang sebab tadi. Kita kena ingat bila kita pergi sesuatu tempat tu, sekurang-kurangnya bila kita bercakap ataupun kita mendedahkan tentang sebab kita memilih tempat itu sebagai lawatan kita, sebenarnya kita membantu dan juga kita menarik perhatian mereka dengan cara kita memuji mereka lah. Katalah macam contohnya kami memilih Taman Negara sebagai tempat lawatan kami kerana kami merasakan Taman Negara ialah satu aset negara yang sangat penting dalam kelab
pencinta alam kami. Ia bukan sahaja memelihara dan memelihara alam, tapi juga ia merupakan satu simbolik kepada penjagaan alam yang masih lagi diamalkan di Malaysia. Kalau awak cakap macam tu, dia macam kaedah memujuk dalam tak langsung. Jadi kita tersirat dekat situ, kita pujuk mereka dengan bagi kata-kata sebab-sebab yang positif. So, bila dia baca yang nombor 3 ni, nombor 4 tu dia tarik perhatian untuk pertimbangan kebenaran, terus dia benarkan. Sebab itu kita bermain dengan psikologi pihak yang memberikan kebenaran. Okey, jadi kaedah kadang-kadang kita ada terik jugalah dalam menulis surat rasmi, terutama dalam surat rasmi yang memohon kelulusan, memohon kebenaran ni, kena pandai sikit ayat dia. Biar orang yang baca tu kembang setaman, kembang hati dia, terus dia jadi bagi lulus. Okey. Macam itulah. Jadi hari ini perbincangan yang agak sihat, yang agak aktif bagi madam. Boleh kita akan nanti madam akan bagi soalan seterusnya untuk anda jawab dalam Google Classroom. Mungkin bukan penulisan surat rasmi, mungkin lebih kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan surat rasmi. Nantikanlah untuk tutorial nanti madam akan upload dalam Google Classroom. Okey, ada sebarang soalan sebelum kita berhenti? Tak ada soalan. Kalau tak ada soalan, tak apa. Kita akan jumpa lagi dalam kuliah minggu hadapan, insya-Allah. Jangan lupa ya, buku skrip anda tu cuba hantar dalam masa yang terdekat. Dan juga soalan dalam Google Classroom, tugasan-tugasan tu, buatlah soalan tu untuk mendapatkan markah. Jika tak ada soalan dah, insya-Allah kita jumpa lagi dalam kuliah yang seterusnya. Terima kasih sebab hadir. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Terima kasih, madam.